Secara umumnya kita kena tahu bila kita buat pengujian hipotesis, okey, ianya adalah menguji tentang populasi berdasarkan data sampel. Alright. So of course kita kena ada data sampel. So kalau kita ada data tentang population, okey, kita memang ambil semua. Katalah kita nak kaji tentang sekolah negeri Kedah, kita memang ada data semua tentang sekolah negeri Kedah. So itu data population. Okay, so bila data population tidak boleh menjalankan pengujian hipotesis. Itu yang paling utama. Sebab apa? Sebab tak masuk akal kerana ujian hipotesis ini adalah untuk tujuan nak tengok the populasi tu is it the same dengan sampel tadi. Tapi since kita dah memang ambil data populasi, jadi kalau kita kira mean populasi, itulah mean yang secara hakikatnya. Jadi kita tak boleh lagi argue betul ke sampel je ni? Tak boleh lah. Alright, kita tak boleh lagi orang kata apa mempertikai maklumat populasi. Okay. So maklumat sampel ini yang kita boleh pertikai, sebab itu kita kena test. Wujudnya istilah testing tu, kita nak test is it the sample represent the population. So that's why bila kita buat ujian hipotesis, sebenarnya kita adalah hipotesis tentang keseluruhan populasi kajian kita. Okay, bukan contoh kita buat kajian tentang kanak-kanak yang bersekolah usia 4 hingga 5 tahun di negeri Kedah. Jadi populasi kita ada negeri Kedah. Kita tak bolehlah kata, oh, conclusion tu boleh pakai untuk Johor, conclusion tu boleh pakai untuk Perak. Tak boleh lah. Kita tengok siapa population under study kita. So that's why pemilihan sampel itu mesti mewakili populasi yang kita nak generalisekan tu. Kita nak buat secara umum kesimpulannya. Alright, so secara umumnya kita membuat pengujian hipotesis adalah berdasarkan data sampel untuk kita generalisekan tentang maklumat populasi. Alright, whereas kita tak ada maklumat populasi. Okay, oleh kerana kita tak ada maklumat populasi lah, kita nak test. Okay, based on sampel. Kenapa kita ambil sampel? Sebab kita nak jimat masa, kita nak buat dengan cepat. Alright, kalau dah kata population kita kecil, 100 orang, 20 orang, 30 orang, maka terus ambil population saja. Sebab itu dalam kita membuat kajian, tak salah kalau kita population kita 20, tak salah population kita 100 tak. Tetapi kita kena tengok juga kita punya aims itu untuk proofkan model baru, untuk proofkan penggunaan model baru, untuk proofkan penggunaan aplikasi baru, sistem baru. So of course kita kena perlukan ramai responden yang agak bersetuju dengan apa yang kita nak buat tu kan. Jadi di situlah keperluan. Tapi sebenarnya dari segi kajian, tak salah kalau populasi kita hanya 15 orang pun. Okey, tak ada pula dah 15 kita nak ambil lagi 3, kecuali kita kata oh 15 tu the whole world. Okey, so 3 tu yang nearby. Itu cerita lain lah. Alright, tapi kalau populationnya itu tidaklah terlalu broad gila yang kita boleh access 15 orang, kita akan ambil kesemuanya. Maka bila kita ambil populasi, tidak relevan lagi untuk menjalankan pengujian hipotesis. Sampai di situ ada soalan tak? Okey, so saya sedang menceritakan keperluan pengujian hipotesis itu di mana. Okay, so apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah claim. Okay, claim itu bahasa Melayu kita kata dakwaan. So dakwaan kita boleh mendakwa. Okay, of course kita boleh mendakwa. Oleh kerana kita punya kajian ini adalah kajian kuantitatif, dakwaan kita tu mesti very specific. Okay, so kita kena check lah hipotesis kita, research question kita, even objective of study kita pun memang kena very clear. Sebab dalam quantitative study ni, kita kena kata macam ni, kumpulan A lebih besar daripada kumpulan B, ataupun kumpulan A tidak berbeza daripada kumpulan B. So dia some comparison ataupun apa yang kita nak lihat itu very specific. Okay, then baru kita boleh sesuaikan hipotesis itu tadi dengan okay nak buat t-test ke, nak buat ANOVA dan sebagainya. Alright, tetapi apa yang saya janjikan hari ini adalah tentang relationship. Sebab saya ambil topik kecil je lah, kalau saya nak adam semua tu masa 1 jam memang tak sempat. Okay, so saya ambil relationship sebagai orang kata apa example untuk H0 dan H1. Tetapi apa yang saya ajar 1, 2, 3, 4, 5 ni terpakai apabila as long as ada H0, H1, 1, 2, 3, 4, 5 itulah step dia. Okay, cuma H0, H1 itu berbezalah ikut konteks yang kita nak hipotesiskan. So dalam kes ni, okay, apa yang kita nak hipotesiskan adalah, alright, sebelum tu kita perkenalan dulu. Hipotesis, okay, adalah inference pasal population. Okay, apa yang kita claim tentang population. Oh, kita ambil data sebahagian daripada belia negeri Selangor.
kita kata, oh satu Selangor pun macam tu perangai mereka, attitude-nya buruk. So that's how kita menggunakan maklumat tersebut. Alright. So kalau kita kata ada hubungan antara data-data yang kita kumpul among 100 responden ini, bahawa ada hubungan di antara attitude dan juga leadership skill. Ada hubungan antara communication skill dengan kata apa, how they behave dengan parents dia ke apa ke contoh kan. Alright. So benda macam tu kita based on 100. Is it the whole pun sama? Di situ keperluan hipotesis. Okay. So bila membuat hipotesis, dia ada dua istilah yang kita perlu hafal di dalam statistik, iaitu dipanggil null hypothesis. Nama penuh dia null hypothesis, sebutannya H0. Alright, alternative hypothesis sebutannya H1. Ada juga sesetengah buku pakai HA. And then kalau ada yang macam dalam thesis, ada banyak hipotesis, you nak letakkan H1, H2, H3, H4 pun tak apa, tak kisah. Alright. Tapi biasanya untuk null hypothesis ni, H0 ni macam orang kata apa, satu standard nama lah yang tak berubah. Untuk alternative hypothesis ada orang buat HA, itu terpulang lah. It's understood. Sebenarnya bila kita baca hipotesis tu, kita dah faham dalam kepala kita, dah terakam dah, oh ini H1 into H0. Sebab ada perkataan tertentu yang perlu diletakkan di H0, ada perkataan tertentu yang perlu diletakkan pada H1. Maksudnya kita tak boleh simply letak, oh there is a positive relationship dekat H0. Tak, dia ada perkataan tertentu. Okay, simbol tertentu. Yang tu kena hafal lah. So that's why saya kata statistik ni tak susah, tetapi konsep dia jadi susah. Sebab satu dia jargon and then kita kena hafal. So hafal tu yang jadi, bila belum jadi makanan kita letih sikit lah. Alright. So sebelum kita nak masuk hipotesis, of course kita kena on the basis of sample. Macam juga mean. Kita nak tengok ada tak perbezaan antara mean kumpulan kelas belakang dengan mean kumpulan kelas depan. Okay, so sudah semestinya mean itu sendiri ada beza dulu. Mean itu sendiri mesti ada beza dulu. Bila kita run, kira sampel mean, based on sampel tadi, mesti ada beza. Kalau exactly sama, kita buat hipotesis apapun, jawapan dia sama. Okay, so of course dia berbeza. But is it the difference is significant? Macam relationship, kita kena pastikan dulu ada relationship antara GDP dengan export. Okay, kena ada dulu. And then baru kita boleh test. Kalau tidak, dah dia memang tak ada hubungan apa-apa. Contoh macam kita tak ada hubungan pun dengan orang Afrika sana. Tak pernah ada adik-beradik sana pun. Tak pernah pun tok nenek moyang sana. Tiba-tiba kita nak kaji hubungan. Tak make sense kan benda tu. So, dari segi adanya hubungan itu, salah satunya datang daripada teori, iaitu daripada literature review lah. Ya, dan technical part, mathematical. Maksudnya kita kena kira dulu sample correlation. Sample correlation itu mesti menunjukkan positif, maka kita boleh test sama ada dia positif atau tidak. Sample correlation itu mesti menunjukkan negatif, maka baru kita boleh test dia negatif ataupun tidak. Okay? Kalau daripada correlation tu kita tak tengok pun positif negatif sahaja je lah nak check negatif, tak boleh. Okay, tak tengok positif negatif sahaja je nak check positif, tak boleh. Tetapi kalau kita nak check yang nombor 3 tak apa. Nombor 3 ni dia macam play safe. Okay, kenapa saya kata play safe? Dia don't care pun negatif positif as long as relationship. Relationship tu boleh jadi dalam bentuk negatif, boleh jadi dalam bentuk positif. So once dia jadi dalam bentuk relationship nombor 3 tu, maka dia terpakai lah, faham tak? So that's why saya kata nombor 3 tu play safe. Tetapi sebenarnya kita kena tengok dulu sample correlation yang kita kira tu, okay, bersifat positif, bersifat negatif ataupun tidak. Sebelum kita tentukan nombor 1 dan nombor 2. Kalau dia bersifat positif, then kita boleh buat hipotesis yang pertama. Kalau tidak, tak boleh. Okay, kalau dia bersifat negatif, kita boleh buat nombor 2. Okay, so banyak pula benda Allah tu masuk Yang Telegram duk keluar pring. Okay, baik. Okay, so sample ganggu Okay, so yang keempat, that there is no relationship between two variables. Okay, so ada 4 keadaan yang mungkin, sama ada dia positif, dia negatif, dia just a relationship, don't care, positif negatif, okay, and then no relationship. Okay, sebab saya pun masukkan yang kita bincangkan di sini melalui Telegram group saya. Jadi orang kata apa, yang tak boleh online boleh tengok kat Telegram. So that's why dia masuk macam banyak tu Okay, so the null hypothesis, okay, denoted by H0,
So dia ada simbol dia di situ. Dia mesti equality sign pada H0. Okay. So the claim is referred to number 4 ni sebenarnya. Okay, kalau you baca the claim. Okay, this one Sekejap. Hide form. Okay, saya harapkan dia hide lah, alright. So the claims is referred to that there is no relationship. No relationship. Maksudnya nanti kalau kita run sample correlation, nilai R dia akan bernilai kosong ataupun approximately to kosong. Okay, dia akan bernilai kosong ataupun approximately to kosong. Approximately to kosong tu maksudnya 0.01, 0.03, yang kecil-kecil lah nilai dia, tak melebihi 0.1 dan ke atas. Biasa itu memberi pelambangan kepada nombor 4, iaitu there is no relationship. Okay, so itu H0. Dan H1 dia ada 3 pilihan lah. Alright, so okay, so dia sama nombor 5, nombor 6, nombor 7. Alright, either you nak claim yang mana satu, pilihlah ikut idaman kalbu. Alright, so ikut idaman kalbu lah. Okay, tapi sebenarnya nombor 5 dan nombor 6, walaupun nombor 7 tu play safe, tapi nombor 5, nombor 6 tu lebih berpotensi untuk reject H0. Sebab apa? Sebab katakanlah p-value itu, p-value nanti you kira-kira dia akan dapat satu nilai, nama dia p-value. Okey, katalah nilai dia 0.06. So kalau kita buat hipotesis menggunakan nombor 7, okey, jika hipotesis kita nombor 7, jawapannya adalah fail untuk reject H0. Fail. Sebab apa fail? Sebab p-value besar daripada alpha. Okey, nanti kita bincangkan lagi tapi saya bagi gambaran dulu. Okey, but nombor 5 dengan nombor 6, okey, kita kena ambil 0.06 bahagi 2. Itulah baru p-value yang sebenarnya. Jadi itu yang saya maksudkan. Sebenarnya dia lebih selamat kalau kita buat nombor 5 dan nombor 6. Tapi kita kena ensure that nombor 5 itu small sample correlation tu positif dulu. Dan baru kita boleh buat nombor 5. Macam saya ingatkan tadi. So ikutlah pilihan masing-masing. Okay, tapi put in your mind, nombor 7 ni memang selamat, tetapi p-value dia lebih besar berbanding untuk p-value 5 dan 6. So maksudnya p-value untuk 5 dan 6 ni lebih potentially reject lah. Itu pun antara orang bermain-main play safe. Tapi apa pun justification kita mesti berbalik kepada literature review. Okay, mesti berbalik kepada literature review. Okay, so kita ada H0, kita ada H1. So ada tanda-tanda tertentu pada H1, iaitu tanda besar yang bermaksud besar pada kosong, nombor positif lah. Okay, so orang statistik ni suka guna simbol. Sebenarnya yang besar pada kosong bermaksud nombor 5. Okay, nombor 5 itu besar daripada kosong. Okay, tapi kita orang social science suka menulis dalam bentuk ayat. Okay, so that there is a negative relationship between two variable. So simbol dia kecil daripada kosong. Yalah, nilai kecil daripada kosong nilai negatif lah. Kan? Okay. That there is a relationship between two variable. A relationship saja. So dia tak kisah pun positif negatif, maksudnya as long as tak sama dengan kosong. Kan? Not equal to 0 maksudnya dia mungkin besar daripada kosong, mungkin kecil daripada kosong, asalkan bukan kosong. Itu yang diwakilkan oleh nombor 7. Dari segi teknikal yang saya lukis dalam kotak tu. Sampai di situ H0 dan H1 untuk hipotesis bagi tujuan nak uji relationship dua variable. Ada soalan tak? H0, H1 je dulu. Penulisan dia. Okay, tetapi nanti kalau kita dalam thesis kita janganlah tulis that there is a positive relationship between two variable. Too general sangat. Be specific. That there is a positive relationship between GDP dan export. Okay, dan kenapa dengar suara saya balik? Okay, so that there is a relationship, okay, between apa tadi? Communication skill dengan leadership. There is a relationship between hasil tanaman dengan baja yang dimasukkan. There is a relationship between CGPA dengan markah peperiksaan. Okay, as long as two variable. As long as two variable. Okay, but the variable untuk tujuan correlation dia mestilah at least ordinal. At least ordinal. Ordinal boleh kira, interval boleh, ratio boleh. Nominal tak boleh. Nominal kalau nak lihat relationship juga, dia bukanlah topik yang kita belajar ni. You boleh cari satu topik kecil, Google, memang popular tajuk dia.
chi-square test for independent. Okay, chi-square test for independence. Okay, itu kalau data kita nominal dan juga ordinal. Contoh nominal, ordinal, nominal lelaki perempuan, gender. Okay, ordinal B40, M40, T20. Ada 3 kategori. So kita nak tengok ada hubungan tak antara jantina dan household kategori. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena pergi kepada chi-square test for independent. Okay, so dapat dia idea lah. Alright, so once kita ada H0 dan H1, kita kena faham satu lagi konsep, dua lagi konsep, iaitu nama dia one tail test dengan satu lagi nama dia two tail test. So apa ke benda ni pun kena hafal juga. Okay, one tail test is a statistical test which the critical area one-sided. Dia duduk sebelah saja. Kalau tengok gambar yang saya paparkan dekat skrin saya ni, gambar yang pertama di atas, kalau siapa yang tak tengok skrin, dia tengok nota, gambar selepas topik one tail tu kan, ada 2 gambar kan. Okay, kiri shaded sebelah kiri, gambar kanan dia shaded sebelah kanan. Alright, kenapa dia shaded sebelah kanan? Sebab dia untuk testing, kalau you maksudnya either gambar kiri atau kanan, sekejap lagi dia bergantung di sini. Sekejap saya copy. Control. Okay. So maksudnya itu yang jadi susah tu, statistik nak kena hafal, nak hafal drawing lagi kan. Okay. So kalau kita kata hypothesis 1 kita, H1 kita, okay, there is a positive relationship. Jadi kita kena gambar, kita lukis kena gambar macam kanan. Okay, gambar kanan. Alright, right side. Sebab apa? Sebab positif to the right lah. To the right of what? To the right of 0. Nampak tak? Di tengah-tengah dia kosong. Okay, di tengah-tengah dia kosong. Since negative, to the left of 0. Okay, to the left. So kita kena shaded macam gambar kiri. Okay, so maksudnya shaded area tu yang duduk kat penjuru kecil kiri atau penjuru kecil kanan. Okay, kalau bergantung pada gambar mana. Bukannya macam, oh nombor positive relationship gambar kiri lah. Tak. Dia ada gambar dia tertentu. Dia tak boleh salah gambar. Salah gambar, salah buat keputusan, salah ni. Tapi since kita nanti kebanyakan rakan-rakan memang pakai p-value. Jadi rakan-rakan taklah fikir sangat gambar-gambar ni kan. Tetapi bila comes to p-value pun, dia ada bahagi 2 tak bahagi 2. You kena faham juga konsep one tail, two tail tu. So that's why saya perkenal di sini apa itu yang dikatakan one tail dan two tail. At least dapat gambaran, oh one tail yang shaded dia kiri ataupun kanan, sikit je hujung-hujung dia. Alright. Tapi kalau two tail, dia shaded di kiri dan di kanan. Sebab apa dia shaded kiri dan kanan? Sebab ingat tadi hipotesis dia tadi. Not equal to 0. Okay, sign dia tadi. Tanda tak sama dengan tanda not equal. Kan? So dia tak kisah. As long as not equal. Jadi dia kena kiri dan kanan. Okay. So itu yang dimaksudkan sebagai two shaded. Alright. So yang memisahkan shaded area, kawasan putih dengan kawasan yang bershaded apa? Kawasan yang dilorekkan tu, okay. Okay. So kawasan yang dilorekkan dipanggil critical region, kawasan putih dipanggil non-critical region. Yang memisahkan mereka ni adalah critical value. Okay. Yang memisahkan tu adalah kalau dulu-dulu belajar applied statistik zaman muda-muda remaja kita dulu tu, kita akan buka belakang buku tengok taburan Z, buka belakang buku tengok taburan T. Kan? Jadi kita pening kepala. Tapi bila kita dah guna software, kita tak perlu lagi tengok taburan. But however, kita kena faham benda ni supaya kita boleh smoothly, orang kata apa, faham lah. Okay? Walaupun tak kena hafal. Tapi kalau hafal lebih baik lah. Lagi-lagi kalau rakan-rakan yang perlu mengajar dalam kelas kan, apa itu one shaded, two shaded kan. Okay. So ada soalan tentang one shaded, two shaded? Yang memisahkan dia tu critical value. Value tu dapat daripada mana? Dapat daripada taburan. Tengok belakang buku. Kalau dalam kita guna Excel, boleh cari daripada Excel juga. Okay. Okay. Clear? Okay. So sama ada gambar kiri, gambar kanan bertertakluk kepada hipotesis kita pada H1 kita. Okay. So H1 kita ini, ni tanda ni. Okay. Yang menentukan gambar kiri, gambar kanan. So kalau saya tahulah dulu saya hafal lah. Besar daripada kosong, right side. Okay.
kecil daripada kosong, left tail, left side kan. Ada setengah buku dia pakai left tail, ada setengah buku ikut left side. Okay, so this one both, okay, left and right kan. Okay, so maksudnya kena hafal lah. Penghafalan tu yang kita duk pening kepala. Alright, itu saja one tail, two tail. Tadi H0, H1. Okay, ada simbol-simbol tertentu pada H0 dan H1. Ada soalan? Saya tak tengok chat. Sorry. Alternative hypothesis need to be for each response or can be summed together in case I have 3 response. Okay, either alternative hypothesis ataupun H0, H1, null hypothesis, alternative hypothesis, dia bukan bergantung kepada respons. Okay, dia tidak bergantung kepada respon. Respons ini adakah bermaksud responden ataupun maksudkan lain? Yang saya dapat gambaran tadi responden. Dia bukan bergantung kepada responden. Dia bergantung kepada, sekejap, semula saya takut saya silap. Okay, either dia, okay, predicted value. Oh, okay. Dia tak kisah sebenarnya kalau untuk tujuan relationship yang umum, okay, kalau bila you sebut predicted ni dia tentang regression. Okay, so regression maksudnya IV yang pertama ada hubungan tak dengan DV. IV yang kedua dengan DV. IV yang ketiga dengan DV. Okay. So kita buat pair lah kan. Dia berpasangan. Bila correlation maksudnya co. Okay, sama juga regression. Dia IV1, DV, IV2, DV, IV3, DV. Kalau you ada moderator, mediator pun sama. Dia ada proses dia. Okay. But bagi saya, yang saya terangkan di sini as a correlation, any two variable. So they can be IV1 dan IV2 pun boleh guna apa yang saya buat ni. IV dan DV. Maksudnya kalau tak tahu pun aku tak nak tahulah which one IV, which one DV. Ada data lama-lama ni. Alright, yang ni communication skill, yang ni tentang attitude. Then aku nak correlate. So boleh gunakan untuk correlation. So maksudnya correlation ni dia sangat orang kata apa? Sangat terbuka lah. Tetapi kita tak boleh tahu influence. Itu keburukan bila correlation. Dia just takat ada hubungan. Okay, saya ada hubungan dengan suami saya. That's it. Tetapi belum tentu saya boleh influence suami saya. Belum tentu suami saya boleh influence saya beli gelang baru ke apa ke. Tak. Okay. Doktor, if significant one tail tu significant jugalah. Apa maksudnya? Kalau gunakan one tail. Kalau gunakan two tail. Itu saja. Sebab kita tak ada lah buat satu benda tu, hipotesis dia sampai semua macam yang saya buat dalam nota tadi. Okay, so kita tahu, oh ada export dan GDP for example. Kita pun nak test one tail, kita nak test two tail. Tak ada. Okay, so kita mesti berasas kepada literature review kita, berasas nak jawab balik problem statement kita, berasas kepada apa tujuan kita nak buat. Okay, so semestinya daripada awal kita kena pilih either one tail ataupun two tail. But technically, jika one tail significant, p-value-nya, okay, untuk two tail belum tentu. Kalau two tail significant, sebab two tail nilai dia p-value dia lebih besar. Dia tak perlu bahagi dua. Kalau one tail nanti kena bahagi dua. Okay. Alright. Jumlah masuk kelas 17-18 Disember. Promote juga. Okay. Tak, kadang-kadang bila dia melibatkan sangat teknikal, memang kita kena sit down, tengok nombor-nombor tu, dan baru kita tahu. Tapi jawapan saya secara umum, kalau two tail dah significant, one tail lagilah significant. Tapi kalau gunakan p-value untuk one tail significant, it doesn't guarantee that two tail macam tadilah. Katalah you dapat run SPSS, okay, p-value kebetulan 0.08. So kalau untuk two tail, itulah nilainya. Kita tak usik apa-apa, exactly apa yang SPSS berikan. Jadi kalau dalam kes ni, dia adalah besar daripada alpha, let's say kita pakai alpha 0.05, maka fail to reject H0. Okay, fail to reject. Tetapi bila kalau one tail, kita bahagi dua. So bila bahagi dua, 0.04. Sebab apa two tail tak perlu usik apa-apa? Sebab apa yang dia janakan tu, dia dah kira yang dua shaded area tadi. Dia dah tolong kira mana gambar saya.
Ni dia dah tolong kira kawasan dua-dua. Tapi since kita nak buat untuk satu saja, kita bahagilah, kita nak sebelah saja. Okay. So, saya dah perkenalkan H0, H1, saya dah perkenalkan one tail, two tail. Saya cuba relatekan p-value apabila keadaan dia, nilai dia macam sikit-sikit CP-CP, kan, dengan keadaan one tail, two tail. Tetapi orang kata apa, secara ilmiahnya kita tak adalah buat one tail pun kita test, two tail pun kita test. Okay, kita bukan nak memeriahkan testing tu. Okay, so alright, so ini dari segi teknikal penulisan dia beginilah. Okay, so saya summarikan dalam satu kotak. Okay, so null hypothesis. Okay, ini penulisan, ini dari segi teknikal. Kalau baca buku teknikal dia akan tulis macam itulah. Yang dimaksudkan yang saya tulis bentuk ayat tu. Saya harap boleh jelas lah. Nak guna, kalau orang statistik of course lah kami suka yang teknikal macam ni penulisan dia. Tapi kalau thesis social science tak ada penulisan macam ni. Tapi kalau nak buat macam ni tak salah. Nak buat macam tadi pun bagi saya tak ada lah salah. Tak ada lah sampai orang kata apa, tukar mazhab ramai belambak dah orang buat. Okay, so based on the summary yang ini, boleh nampak tak kaitan keperluan kita perlu tahu one tail, two tail. Kenapa saya dengar balik suara saya? Okay, saya harap saya tak dengar balik suara saya. Okay, okay, so sampai situ untuk table yang saya paparkan correlation coefficient. Ada soalan tak? Okay. Okay. Alright. So step number 2. So bila kita dah tahu H0, H1, kita dah tahu one tail, two tail, itu satu step. Step nama dia step 1 tapi banyak dia punya. Kenapa dengan suara saya balik? Okay. Banyak dia punya komplikasi dia tu kan. Alright. So step number 2, the test statistic is a statistical formula. Okay, so tapi kita tak guna formula sebab kita guna SPSS kan, dia dah kira. So kita akan dapatkan p-value. Okay, so apa itu p-value yang SPSS tolong kira? Itu adalah the probability that the null hypothesis is true. Okay, so kita ada H0 for example. Okay, there is a relationship. There is no relationship. Okay, between study hours and CGPA, for example, right? So, yang ni of course lah bukan sedap-sedap juga kita buat kan, dia datang daripada teori yang kita baca literature review kita lah. Right, so bila kita ada H0, di bawah saya baiki jadikan dia H1. Okay, that there is a relationship. Okay. So, kita pun guna sampel data kita. Data sampel yang kita kutip kan. Kita kutip sampel data. Okay. Kita pun kira. Okay, kira yang dinamakan dia test statistik. Tapi sebenarnya tak kira pun. Okay, kalau buka dalam nanti kalau run correlation, dia akan tulis dekat kotak tu nama dia Pearson, dia kotak dia matrices, dia dalam bentuk matrik. Okay, saya lupa nak print screen benda tu no. Test statistik nama dia Pearson. Ikutlah nanti you akan guna Pearson atau Spearman, itu pun ada pemilihan dia. Okay, Pearson correlation. Okay, so test statistik tu Pearson correlation. Pearson correlation. Oh, tak ada. Sorry. Kalau correlation kita gunakan, kalau you siapa guna SPSS, you klik analyze, correlate, bivariate, dia cuma akan bagi Pearson correlation dan juga p-value. Dia tak bagi test statistik. Betul, dia tak bagi test statistik. Sorry. Okay, so test statistik ni kalau nak kira, dia dalam formula bentuk dia T. T sama dengan apa 1 tolak N ada R square bahagi N, gitulah. Nanti you cari dalam buku saya ada formula dia. Okay, so dia dalam bentuk taburan T. Okay, test statistik ni. So daripada T ini di-convert mendapatkan p-value. Sebab apa T di-convert kepada p-value?
Okay, test statistik P di-convert kepada P-value, dia ada formula dia untuk conversion tu. Okay, kalau dalam training of trainer saya ajarlah, saya bagi Excel untuk tahu bagaimana T tu convert kepada P-value. Okay, so P-value ini, kalau kita ada P-value, kita just bandingkan dengan alpha, jadi senang. Okay, tapi kalau kita ada test statistik, kita kena draw lah yang tadi, yang gambar-gambar tadi. Kena cari critical value, buka taburan T. Kalau guna F test, kena buka taburan F. Kalau guna chi-square test, yang chi-square test for independence tadi, kena buka taburan chi-square. Jadi banyak lagi technical part yang kita tak paksa hafal. Jadi bila kita convert kepada P-value, tak kisahlah T ke, F ke, chi-square ke, Z ke, what kind of distribution, Poisson ke, distribution ke, semua kita akan convert dia kepada P-value dan kita banding dengan alpha. Itu jadi senang. Okay. So bila kita dapat P-value katalah macam tadi saya kata contoh dia 0.08. So apa benda Allah ni? Okay. So apa maksud P-value tu? Itu adalah nilai kebarangkalian penyataan kita pada H0 ini benar. Apa kita kata ke H0? Okay. Kita kata there is no relationship. So kebarangkalian dia 0.08. So kalau kita ikut kita belajar teori kebarangkalian dulu-dulu antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita tengok 0.08 ni kecil. Okay, jadi kita kata kebarangkalian H0 itu benar adalah sangat kecil, sangat tepat lah. Betul tak? Okay, so this is a kebarangkalian bahawa H0 itu benar. Alright. So, sorry, bukan kecil. So, bila, betul lah, kebarangkaliannya H0 itu benar, kecil saja. So, maksudnya potensi, betul tak? Kebarangkalian H0 itu benar hanya 0.08. Kan, kita kata kecil lah dari segi kita belajar probability, dia mesti close kepada 1, baru probability benda tu akan terjadi. Benar, okay? Tetapi dalam P-value ni dia ada indikator dia, cut off point dia. Okay, berapa besar is besar, berapa kecil is kecil adalah P-value mesti kecil daripada alpha. P-value kecil daripada ataupun kecil berbanding alpha. Okay, berbanding. Saya cerita apa itu alpha. Berbanding alpha. Okay, P-value kecil daripada berbanding alpha, maka kita reject H0. Jadi bagi dalam kes ni, P-value ni masih besar. Okay, dia consider as besar. Sebab apa besar? Sebab dia tidak melebihi alpha, selalunya kita pakai 5%. 0.05. Okay, jadi bila kita bandingkan 0.8, 0.05, cut off point dia 0.05, maka P-value itu dikonsider sebagai besar. Jadi probability untuk H0 to be true tu true lah. Itulah P-value. Sebab itu kita kalau boleh kita nak P-value yang kecil sangat. Kecil berbanding 0.03. Okay. Ada juga sesetengah SPSS akan buat macam ni. SIG, dia pakai istilah SIG. Sama dengan 0.000. Okay, itu bukan bermaksud P-value kosong. Okay, itu bermaksud dalam decimal point dia kosong. Tapi di belakang kalau kita ambil 7 decimal point ke 8 decimal point ke, mungkin dia 0.0006. Okey, mungkin 0.00156. Okey. Sebab tu kalau sesetengah artikel you akan tengok ditulis P kecil daripada 0.00. Itu maksudnya dekat dalam output tu kosong, tapi dia bukanlah kosong. Cuma dia kecil daripada kosong. Itu pun cara penulisan. Okey. Faham tak ni? Okay, P-value adalah kebarangkalian bahawa H0 itu benar. Jadi kalau boleh kita tak maulah H0 itu benar. Kita tak enda H0 itu benar. Sebab apa? Sebab selalu kita nak buktikan ada relationship. Kita biasa nak buktikan positive relationship. Kita biasa nak buktikan negative relationship. Kita cuba nak buktikan pada H1. Biasanya. Tapi tak mustahil. Ada masa kita nak buktikan H0 itu benar. Ada. Ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkinlah eksperimen kita nak buktikan bahawa dua uji kaji ni tak ada hubungan apa-apa. Kita ada. So, jadi claim kita pada H0. But most of the time kalau boleh kita tak nak H0 itu benar. Kita nak H1 kita yang benar. Sebab itu P-value kita nak P-value yang kecil. Faham tak?
kenapa P value ni asyik kena kecil. Alright. So step 3, macam saya kata tadi, kena tengok buat lukisan, cari critical region. Tetapi oleh kerana you nak berbanding dengan alpha, okay, so saya nak cerita di sinilah kenapa alpha tu 5%. Kenapa bukan kata apa, ni di sini saya bagi tahu. Okay, alpha is typically set 5% but cannot be more than 10%. Among statistician baru ni, supervisor saya taklah baru last year, dia dah forward satu artikel di mana among researcher, statistician yang buat eksperimen, dia kata should be bukan 5%, should be 0.05 ke 0.5%. Maksudnya lagi kecil. Dia kata sepatutnya bukannya kita pakai 5%, ada yang ini secara umum, yang sebagai buku, mana-mana buku kita baca 5%, 1%, 10%. Alright, tapi ada researcher ni dah mula membuat artikel, dia orang dah submit, dia kata 0.5%. 0.5% maksudnya 0.5 bahagi 100. Kan? Kalau 5%, 5 bahagi 100, 0.05. Alright, faham tak ni? Okay, so itu tak apalah selagi tak muncul lagi artikel tu, kita pakai dulu 5% hingga 10%. Alright. Tapi apakah 5% dan 10% tu? Kenapa tak 20%? Kenapa tak 18%? Kenapa 5%? Kenapa 1%? Usually kita akan pakai 1%. Dalam quality control 0.0027. Okay, quality control dia sangat orang kata apa, very strict. Sebab apa? Sebab kita buat sayap kapal terbang, kita buat Panadol, kita buat benda-benda yang perubatan yang melibatkan hidup dan mati. Kalau 1% ni apa? Sebab tu kita kena faham apa benda 1%. Kenapa quality control nak lagi kecil? Okay, sebab ini adalah risiko untuk kita salah saya buat ayat kampung membuat keputusan. Okay, sekiranya kita simpulkan bahawa reject is not. Alright, once kita kata reject is not. Okay, saya kata P value 0.03, alpha 0.05, jadi keputusannya reject is not. Tepat ke keputusan saya tu? Kenapa perlu dipetikai lagi? Kenapa? Sebab kita gunakan data sampel sahaja. Yang kita nak rumuskan tentang populasi, of course kita ada risiko untuk buat salah. Okey, dia macam masuk court lah. Evidence apa yang kita ada tu setakat apa yang ada. Yang tersimpan, yang terselinap, yang hilang, yang dibakar, yang itu kita tak ada. Sebab tu kalau you jumpa perkataan, dia akan selalu cakap there is not enough evidence to reject. Dia bukan tak nak reject, dia cuma tak ada enough evidence untuk nak reject. Maksudnya dari segi kutipan data, ada kemungkinan data kita kurang untuk membantu siasatan kita ni berkata reject is not. Faham tak ni? Okay, so bila kita kata reject is not, whereby data kita data sampel. Alright, data sampel. Perfect sangat ke data sampel? Tak. Okay, so kita ada bias kemungkinan. Kita ada error here and there. Dia panggil apa? Sampling variability. Okay, dia panggil sampling variability. Jadi of course kita ada risiko untuk buat salah. Apabila kita ada risiko untuk buat salah, maka kita kena state lah berapa risiko. Okay, so itu yang kita ambil 1%, 5%, 10%. Jadi bila kita ambil alpha 0.05 bermaksud, aku salah. Ada kemungkinan aku salah apabila aku mengatakan P value itu reject is not. Okay, based on P value aku kata reject is not. Kemungkinan aku salah. Tetapi kesalahan aku itu tidaklah besar. 5% sahaja. Sebab tu kalau quality control kita nak lagi kecil. Kan? Contoh kita kata Panadol. Tak ada lah pula ubat kat sini tadi. Okay, ubat. Kita pegang ubat. Ni 5% risiko untuk salah buat keputusan bahawa ubat ini selamat. Kan? Biar betul 5% tu. Kan? So that's why lagi rendah lagi bagus sebenarnya. Okay, so kalau kita nak buat 20%, boleh tak? Secara technically, mathematically tak salah. Nak buat 20% boleh, 30% boleh. Tapi kalau risiko terlalu besar, siapa nak percaya kat hang? Kan? Siapa nak percaya kat kita bila
risikonya terlalu besar. Sebab itu alpha yang kita pilih itu alpha yang sekecil-kecil yang mungkin. But majority dalam social science, kita susah nak dapat data yang sangat precise sebabnya kan manusia kita nak pilih. That's why pensampilan itu juga memainkan peranan yang besar di dalam memastikan randomization. Okay. Okay, so itulah saya dah terangkan apa itu H0 H1. Saya dah terangkan one tail, two tail. Saya dah terangkan apa itu p-value, apa itu alpha. And then the last one, okay, yang saya kata, yang ini kena hafal lah. Okay, kita akan reject H0 jika p-value kecil berbanding alpha. So yang table saya paparkan dekat skrin saya yang terakhir dekat step 4 ni. Okay, dia panggil table type of test and decision bagi siapa yang ada nota. Okay, kalau one left tail reject H0, p-value dia tu ambil, kalau SPSS dia tulis SIG, ambil nilai tersebut bahagi 2, that is p-value untuk one left tail. One right tail pun sama, ambil SIG dia bahagi 2, then one right tail. So that's it. Habislah. There's a general thing pasal konsep pengujian hipotesis. Okay, so tak ada dah nota, habis dah takat tu je nota, elok-elok lah ni, ada 15 minit macam tu je lagi untuk Q&A. Alright, so ini secara umumnya. Okay, tapi apa yang saya gunakan example untuk penerangan hanya melibatkan correlation, tidak melibatkan mean, sebab banyak lah kan. Okay, correlation dalam modul saya yang keempat, so kalau kita nanti kelas 18 hari bulan, sesi petang. Okay, and then mean apa semua tu 18 hari bulan, sesi pagi. Okey, baik. Ada soalan lain saya tak tengok. Okey. So ini antara orang kata apa isu-isu di dalam dunia penyelidikan adalah tentang non probability sampling technique. Okey. Okey, saya pakai mazhab saya lah Okey, sebab kenapa saya kata mazhab saya? Sebab ada je orang yang buat hipotesis yang menggunakan non probability sampling dan berjaya publish paper yang hebat-hebat. Okey, jadi saya no comment lah dekat situ. Alright. Tetapi apa yang saya belajar, okey, apa yang saya faham, okey, probability sampling ini konsep dia random, rawak, dia bukan rambang. Okey, rawak ni maksudnya kita tak tahu kalau kita pilih Ali, adakah selepas itu mak kepada Ali ataupun ayah kepada Ali, kita tak tahu. Okey, mungkin kebetulan sahaja keluarga dia. Okay, so kita tak nak dia macam convenient sampling, benda yang kita tahu di circle yang sama. So bayangkan kalau satu negeri Kedah, dia berkelompok dekat Kubang Pasu saja data tersebut. Okay, dan tiba-tiba kita nak generalize tentang satu negeri Kedah. Is it fair? Tak fair lah. Jadi kita kena make sure kita pilih sampai the whole negeri. Sebab itu wujudnya istilah stratified, cluster, systematic dan yang lain-lain tu. Untuk make sure data kita tak ada bias. Itu je. Kita buat non-probability sampling ke, probability sampling ke, isu utama adalah untuk elak bias. So bila data tu tak bias, bila kita nak buat generalization finding kita, tepatlah. Kan? Kita bayangkan kita masak Maggi, kita letak masak Maggi dulu, dan letak perencah, blebuk kat situ, tutup api, terus rasa yang sebelah tak ada perencah. Rasa dia lain, kat tengah perencah, rasa dia lain. Instead of kita kacau semuanya, kita ambil randomly, kan, dalam kuali kita tu dia rasa lain. So that's the analogy lah pasal probability sampling dan non-probability sampling. Tapi ramai je yang guna. Jadi kalau dah teruskanlah, carilah supported document. But statistically benda tu tak betul. Okay, walaupun that's why. Tapi untuk hipotesis, okay, so non-probability sampling ni tak salah. Cuma jangan gunakan untuk hipotesis. Guna untuk tujuan lain. Sebab dalam metod kuantitatif tidak semestinya semua orang buat hipotesis. Sahaja kan, ada orang dia tak nak hipotesis. Macam contoh kalau kita buat untuk company, research untuk kajian tindakan, research untuk industri, research yang umum lah, yang bukan akademik pure punya ni, non-probability sampling je kita pakai, tak apa. Okay? Sebab yang kita nak keluarkan pun percentage, descriptive, frequency, mean, tak apa, tak ada masalah. Okay? Tapi bila kita ambil data tu tak represent the whole population, itu yang jadi masalah. Jadi sia-sia je lah kita faham one tail, two tail semua tu. Okay, so itu saja kot, tak ada soalan lain.